bagi cat warna-warni sikit kan, letak kau punya QR, letak kau punya nama clown kau. Oi, ni benda ni boleh setakat jual. balloon pun saya ada buat juga. Saya balloon twister juga. Oi, tak tahu. Tak tahu. Saya buat. Okay, benda ni macam apa ni? Pro by incident lah. Sebab masa dulu mak saya dia beli balon untuk saya punya anak. So pump balon tu, sebab kalau beli yang murah tu mungkin dalam setengah jam dah rosak, tak boleh pump. Sebab kedai-kedai kan beli murah. So apa saya buat, saya pergi member I dekat Times Square, saya belilah pump mahal sikit. Lepas tu saya tengok ada CD. Masa tu VCD. So beli VCD lah untuk anak saya tengok. Lepas tu masa tu free time, tengoklah macam mana buat balloon twisting tu. Betul, sebab biasa kalau you buat balloon twisting macam clown lah, you satu balloon, dua balloon combination. Paling banyak pun 3 balloon lah. 260 balloon combination, buat benda macam tu. Lepas tu saya tengok benda ni macam dah tak ada challenging lah buat benda macam tu. So lepas tu tengok YouTube lah. Bila dah tengok YouTube, dia buat event besar-besar semua tu. So dari sana pun saya belajar dari internet semua tu saya buat. Tapi saya tak pernah masuk kelas. Balloon punya kelas saya memang tak pernah masuk. Tapi saya ada buku, sebab member-member ada yang pergi overseas tu, dia pergi kelas sana kan, dia beli buku tu baliklah. Saya ada collection lah, banyak collection untuk overseas punya, macam Korea, US punya pun ada. Kebanyakan koleksi itu Walt Disney characters. Itu memang high level punya lah. Yalah, balloon pun balloon kita satu tu je lah pakai, dia ada kecil ada besar. So biasa yang buat untuk balloon clown macam dulu saya masa kerja lah, masa kerja 90-an macam tu kan, saya banyak dapat job. Sebab event company masa tu senang saja dapat job. So event company dia panggil, so saya ada satu job ni buat satu arch untuk opening, berapa you charge? Itu masa tu pun setakat setengah jam saja buat satu arch, lepas tu dah dapat wang lah. Tak payah tunggu-tunggu lah. Memang ada dapat job. Lepas tu dapat job untuk buat clown, buat birthday party balloon semua tu. Masa dulu clown saya tak buat lah. Saya member saya yang buat clown. So lepas tu saya buat semua tu close up magic lah. Saya partner, saya buat close up magic, buat dengan budak-budak semua kali lah. So dari sana so dapat job banyak lah. So since 90s you dah buat show 90s, dah. 90 buat show. Lepas graduate lah. Lepas graduate saya punya first job, masa first job tu dah dapat lah dekat yang event-event punya company. Masa dulu kebanyakan I punya customer dia ada banyak event, so dia tahu saya tahu magic, tahu buat balloon semua, dia ambil saya lah. Sebab kira murah lah, murah daripada kedai lah. Sebab kedai pun dia macam mahal-mahal. So saya pun dapat upah pun dah cukup lah kira makan. So dari sana banyak lah job saya dapat. Lama lah. Maknanya kalau hire dia ni boleh buat magic, boleh buat balloon. Mungkin masa time tu rare lah. Sebab dulu balloon saja, magic saja. Boleh memang rare. Dah buat arch saja kan. Ni balloon twisting boleh. Tapi sekarang dah ada tak buat lah ni tau. Ada lah, tapi tak banyak. Macam ada setengah-setengah customer dia tahu saya pernah buat kan. Macam ke belakang ini 2 minggu saya ada buat satu untuk wedding, balloon wedding. So dia nak warna chrome. So chrome, kalau kira chrome paling mahal pun kalau tax lah, memang mahal. Mahal gila. Tapi customer mampu bayar lah. Yalah, kalau ni duit pun boleh tahan tu. Kalau tag pula import pula US. Import. Sebab saya biasa saya pakai Sempetex paling murah pun Sempetex saja. Kalau yang paling bawah murah pun macam budak party tu saya ambil yang Thailand lah. Sebab kualiti dia boleh tahan lah, sebab dia tak senang pecah. Okey dah boleh pakai lah. Kalau you tahu kan budak you sini dah buat, sana dah pecah. Lepas tu beratur lagi. Sebab saya pernah buat masa tu dekat Filipina. Sebab saya seorang rescuer. Saya under Malaysia Disaster Rescue Force. Masa saya buat bantuan kemanusiaan dekat tsunami Filipina. Saya dekat sana dekat setengah tahun.
Lama tahu. Pergi balik lah, so for 2 minggu macam ni. Banyak lah saya buat sana. Bantuan kemanusiaan dari segi medik. So bila dah habis kita punya mission, so kita main dengan budak-budak lah. Sebab dari sana pun sebab ada yang koma sebab trauma apa ni ibu bapa dia mati macam tu kan. So volunteer sana memang ada. Cuma setakat dia orang tak boleh nak hiburkan budak-budak. Sabar je lah. So apa yang buat balon sajalah untuk meriahkan dia orang. So bila dapat balon semua datang, ambil balon, beratur buat balon, lepas tu tanya dia orang pernah tengok magic tak? Kita pernah tengok mana? Kita kat TV. Pernah tengok live ke apa? Tak pernah sebab ada yang dewasa tu. Sana dia boleh cakap Melayu lah dia orang. Tak lah. Bahasa Inggeris lah. So lepas tu dia kata perlu bayar lah untuk beli tiket masuk tengok. So kata kalau buat macam ni kita buat show dekat sini boleh tak? Semua berkumpul kat sini lah. Kat Filipina. Kat Filipina. Saya buat lah banyak dekat sana. Tapi saya buat banyak show dekat kebajikan lah. Macam orang tua, anak-anak yatim semua tu banyak. Kalau orang tua selalu buat apa? Kalau orang tua buat magic apa? Sebab dia orang macam orang tua kadang-kadang kita tengok dia punya dari segi mental. Kalau dia macam lembab sikit kan, takkan dia nak buat magic. Sebab kalau dia buat magic dia pun tak nampak. Bukan tak nampak, benda tu dah habis dah, dia masih macam blur lagi. Tak tahu apa dia buat. Tengah loading lah, tengah loading. Tengah loading. I pernah buat satu dekat Melaka. Bukan Melaka, dekat Temerloh. Itu ada setengah masih orang tua dalam lingkungan 50 lebih, 40 lebih ada. Ada yang 70 lebih tu. Benda saya buat kat sana tu dia masih macam ni, tak tahu apa yang saya buat. Saya kena buat slow lah. Buat depan-depan dia. Dah 3 magic baru dapat. Dia keep kamu. Betul. So masa tu you kena standby lah sebab masa tu saya dapat, bukan kira dapat job lah. Ada satu member dia bagi tahu, kita ada satu rombongan pergi dekat orang tua, you nak join ke? Ada 2-3 magician sana buat magic. Okay, boleh ikut lah. Apa barang nak pergi angkat, bawa sekali lah. Bila dah sampai sana, kita tengok orang-orang tua sana tu macam lain macam tu kan. Terpaksa kepala otak tu tukar rutin. Memang lah. Kita kena buat benda yang boleh fahamkan dia orang. Jadi maksudnya budak lagi senang daripada Budak lagi senang. Ataupun you kena buat magic budak. Sebab magic budak kan visual, colour changing apa semua. Baru dia orang faham. Kira ada setengah macam komedi sikit lah. Dia orang tak rasa stres sangat lah. Dia kadang-kadang kita buat sebab macam orang tua kan, macam Melayu. Benda ni. Mata-mata. You buat sikit, mana lupa dah benda macam ni. Buat sikit macam kancong sikit lah. Kancong. So dia pun lain macam lah. Ada yang apa ni, dia boleh cakap tu, dia kata, "Oi, benda ni tu sana," dia tunjuk. So dia ada reaction lah. Dia faham, dia tahu benda tu. Dia bagi tahu lah benda ni. So you kena banyak fikir lah. Macam to me, I pernah dapat job masa tu anak saya tengah intern. Dia under Maxcom lah. Dia buat intern dalam satu company. Company tu iklan Ahwat White Coffee. Ahwat Tahun ni Ahwat White Coffee. Saya sebagai dia punya ambassador. Bukan ambassador, sebagai dia punya consultant untuk magic director. So apa-apa yang untuk dia punya magic punya tu semua saya kena in charge lah semua. Masa tu customer semua ada sana. Last benda ni MV tu ambil masa 4 minit lebih. Tapi untuk buat shooting tu 1 hari. 1 hari walaupun itu untuk magic prop semua dalam tu banyak kena buat review balik sebab banyak flash. Bukannya apa, sebab actor tu dia bukan magician. So kita faham lah. So dari sana saya ajar dia macam mana nak buat benda ni, macam mana nak buat biar tak nampak flash sangat. Sebab cameraman dia memang tak faham, sebab angle dia tak tahu macam mana tangkap.
So apa yang saya dekat sebelah director tu, kita tengok kat screen sana, saya kata ni tak boleh nampak sana. Okey, tak apa buat. So dah sampai 3-4 take tu, director tu cakap, okey kita ambil take 1 dengan 3. Yang lain tu tak boleh delay. So lepas tu kita buat edit saja. MD mah terpaksa edit lah. So yang tahun ni tahun anak kan. So lepas tu yang Aquak tu dia bawa topi tu, sebenarnya meja ada satu meja. So bila topi dia keluar, tu dia akan appear tu anak keluar. Lepas tu untuk appearance tu ambil masa 1 minit lebih. Director cakap tak ada masa, cut. Macam mana? Saya kena fikirlah. So apa yang boleh buat, masa dia menari-menari tu ada satu orang ikut dari belakang tu. Bila dia buka topi tu, cameraman saya bagi tahu dia close up, topi turun, anak tu load masuk, appearing, tangkap anak keluar. Itu sajalah. You kena fikir. Macam TV Magic lah. Kena fikirlah sebab benda tu semua dah ada. Last minute kata nak tukar. Benda ni tak jadi, benda ni tak nak sebab terlalu ambil masa panjang. Sebab dia orang sewa benda tu dekat sana tu pun dah 1 hari, tak boleh nak buang masa. So you do what your best lah. So sana tu memang you stress lah. Memang you kena standby fikir benda ni, fikir ni, apa yang tak boleh. Nanti director cakap you ada benda yang paling shock untuk buat benda ni tak? Appear benda ni tak? Okey boleh lah, tukar lah. Tukar dia punya rutin ke semua macam mana. Semua you kena fikir lah. Kena follow dia orang punya kehendak lah. Kehendak lah. Alright. Biasanya sebelum kita orang habis borak ni, biasa kita ada satu soalan daripada penerbit S. Suhaimi. Ada soalan apa Mi? Pada Kelvin. Cerita dia ni tak habis sebenarnya tapi malam ni sangat interesting. Memang luar daripada belum main kita. So juga penonton pun akan rasa memang lain daripada sebelum dia tengok. Dan nak kaitkan satu, kalau lah you diberi satu gelaran apa tu Prop Magic Consultant, apakah you akan terima ni sampai sebagai satu nama diletakkan kepada you, Prop Magic Consultant? Itu yang biasa dia orang beli lah. So to me is I'm okay with that, no problem. Apa saja pun boleh. Itu cuma gelaran saja. asal ada payment okey. Bukan pasal payment lah, sebab kadang-kadang dari segi magician pun ada WhatsApp, benda saya ada benda macam ni. Apa yang tak tambah-tambah tu. Macam itu yang hari tu siapa tu? Dia buat video tu. Ada sikit flash tu, saya PM text dia lah, benda ni ada flash sikit. Lain kali kalau tunjuk kat kamera tu, biar you punya tangan macam mana, dia tak nampak sangat. Itu yang bagilah macam free consult ke. I tak kisah sebab benda ni bukannya I boleh simpan nanti mati pun tak boleh bawa kan. So dari segi kalau ada ilham ke apa yang nak bagi, saya bagi. Saya tak macam stingy sangat lah. Kalau boleh share, saya boleh share. Because yang cakap tadi, Prop Magic Consultant ni kalau kita letakkan satu sebagai kita punya atas tajuk tu pun bisa satu yang besar. Dan tadi you kalau magician datang bawa idea 50%, you kena top up lagi 50%. Depends lah. Kalau dia tak nak pun, I tak boleh buat apa-apa. Cuma I bagi extra input lah. Tapi you always willing to give extra value dekat props tu. Yalah dia macam nak sihat lah. Sebab benda ni you dah buat, so cuma setakat satu input, you nak ke tak nak saja. Itu kelebihan saja. Jadi kita bagi so, idea. Benda ni kira berbaloi lah bila you dah benda ada benda macam ni kan. Dia bagi pandangan dia nak tambah. Tu pula pada kita nak tambah tak nak tambah. Yang kelebihan bila kita refer dekat Kelvin ni, dia ada additional ni tau. Boleh dia nampak yang kita tak nampak. Dia boleh dia pengalaman dia lah. Daripada aktif, belajar daripada tape kot. Belajar daripada tape kot. Syarif yang aku tahu belajar daripada tape siapa? Syarif Puyo, Henzi. Siapa lagi yang belajar daripada tape? Zaman-zaman kita dah Christian dah. Dah senang lah di zaman 80-an. 80-an. Gila kau pasar malam punya magic kan. Betul. Ini bukan tipu, pasal beli magic prop kat pasar malam. Magic ring apa semua tu dia orang semua dah habis dah bekerja dah apa semua dah. Okey. So you punya anak tak ada satu follow?
Saya ada 2 anak, 1 anak perempuan, 1 anak lelaki. So masa first adalah dia belajar. So macam ada satu kawan dia pun ada buka satu kelas magic kelas. So I pun bawa dia pergi sana. Tapi dah belajar sangat 4-5 bulan. So macam tak minat sangat lah. Tapi bila saya buat magic prop ke, saya buat video shooting, kebanyakan macam tahun baru Cina ni member request sebab tahun lepas saya buat 3 saja. So tahun ni dia nak saya buat 15 sebab Raya Cina ada 15 hari kan. So dia nak buat setiap hari buat satu. So saya masa tu balik pun saya tak ambil banyak prop, lupa tinggal. So saya ingat buat sampai 6 hari saja. So setiap hari berbeza-berbeza lah. Sebab yang buat shooting untuk sekarang ni anak saya yang tolong. So dia tolong buat editing semua lah, dia faham lah. Jadi side of magic macam daripada segi buat magic sendiri, lepas tu buat prop semua tak ada lah. Bukan tak ada lah, ada lah sikit-sikit. Tapi Cuma tak heavy bila kadang-kadang saya buat shooting ke, saya buat benda ni, anak perempuan saya cakap tak boleh lah, kena buat balik, nampak benda ni. Kadang-kadang saya ada baru punya props ke apa, bila saya tunjuk kat dia, orang kata benda ni, dia kata saya dah tahulah benda ni kat mana, benda ni. So tak boleh nak tipu. Ataupun my suggestion kan, you cari janda yang dah ada anak. So you boleh train lagi itu anak. Tapi setahu saya kebanyakan dia kata macam sekarang saya ambil anak kan, dia tak minat. Lepas tu bila anak dia punya anak tu, dia kahwin dia punya anak tu, dia minat cucu magic. lah. Cucu minat magic. Dia kira macam selang lah, tapi saya tak tahulah. Pepatah ni. Tapi pernah dengar orang cakap ada benda macam ni lah, tapi saya tak tahulah. Okay. Tahu lah. Betul, ada dengar juga. Itu Mahfuz, Mahfiz. Mahfaz, Mahfuz. Gagut. Betul lah. Tapi persoalannya ada setengah tu tak turun dekat anak. Anak tu kat situ. Mungkin kita pun macam kita ada something tak pada ayah kita. Mungkin tok kita dulu baru dapat pada kita. Okey tu kot. Okey dah ni dah. Okey, terima kasih lah Kevin. Daripada jauh datang. Thank you. Datang pun sampai awal pada kita. Thank you for invite. Itu Okay. Membesar hati sangat-sangat lah. Rasa macam nak panggil lagi. Kalau ada prop lain lagi ke. Ruang tu nanti beritahu apa yang untuk call dia. Untuk you promote you punya YouTube ke, you apa nak cari barang you ke apa semua, you boleh cerita. Boleh. Boleh cari saya punya Facebook lah, Kevin Pang 88. Kevin Pang. Kalau tak ada pun boleh cari kat dia lah, PM dia, dapat saya punya kontak. Ataupun kita letak nombor telefon kat sini. Boleh lah, letak nombor lah. nombor telefon ataupun letak Facebook dia orang PM sendiri. Tak, aku rasa mesti ada yang ni, yang aim ni. Tak apalah, nanti dia boleh WhatsApp dekat Facebook kan. Boleh WhatsApp kat Facebook, senang lah boleh dapat. Boleh. Okay, thank you very much for your time, for your effort, for your contribution dekat Magic Malaysia ni kan. You polish balik props and remake balik prop, buat prop. Oi, gempak tu. Tak sangka lah kita buat program ni dapat jumpa orang macam ni kan. Kalau tidak, tak tahu pun. Tapi memang rare lah benda ni. Rare. Kita hua-hua kita. Sorry. Okay, this is your boy Pak Boris Faizal Zainal and Kevin Pang. Kevin Pang. Jumpa lagi di episod akan datang. Mujahidin!